Bismi ya, bismi. Bacaannya bis. Mesti bunyi bis. Elakkan dari bunyi bis. Huruf sod. Sin bukan sod. Maka bacaannya bis. Bunyi bis bukan bis. Jangan ditebalkan bunyi sin punya nak Arab jadi bunyi bis. Bukan bis. Bis. Bismi. Okey, mi baris bawah. Bacaannya nipis. Cara nak nipis macam mana? Kalau boleh visual kepada saya Ustaz sini. Baik. Kalau nak nipis cara dia, cara dia mulut kita tu kita mesti sengih. Bismi. Mi. Mesti sengih. Mi. Mi baru dia akan jadi nipis. Kalau tak sengih lagi tak cukup nipis. Bismi. Mesti mi. Bismi. Bismi. Itu nipis. Kemudian masuknya kalimah Allah kat sini. Bismillah. Bismillah. Yang Ustaz tanda di sini atau yang saya tanda di sini tidak ada tanda mat atas kalimah Allah, betul? Tanda mat biasanya akan jadi macam ni, ada alif kecil. Ada alif kecil. Bila tidak ada alif kecil, biasanya kita akan baca tak perlu panjang lah. Sepatutnya kita baca Bismillahirrahman. Tapi kita tak baca Bismillahirrahman. Kita baca Bismillah. La panjang kan? Bismillah. Kenapa kena baca panjang 2 harakat? Sedangkan pada tulisan tidak panjang. Itu salah satu perbezaan tulisan dalam resam Usmani untuk membezakan apa? Membezakan perkataan Allata. Sebenarnya dalam Quran ada perkataan Allata. Allata tu adalah nama Tuhan. Tuhan bukan Islam, Allata. Kalau dari segi tulisan, kalau kita tengok, saya tulis hampir sama dengan kalimah Allah. Allata dia macam ni. Tulisan dia, dia macam ni. Tulisan dia, saya buat ke bawah sikit. Kat sini Allata kat sini. Sebab ada saya nak tunjuk beza dia. Okey. Ini Allata dalam Quran tulis macam ni. Barisnya dia macam ni. Ada tanda panjang. Yang ni. Ada tanda panjang. Sekali imbah kita tengok dengan yang ni. Dengan kalimah ni. Sekali imbah hampir sama. Sebab ada alif, lam, lam kan. Alif, ini alif, lam, lam. Sini pun sama. Alif, lam, lam. Bezanya di sini. Yang ni ada tanda mat panjang. Yang Allah ini, nampak dia tidak ada baris panjang atau tanda mat. Nampak? Itu sebabnya. Dari segi tulisannya baca pendek, tapi dari sudut bacaan kita baca panjang. Panjang 2 harakat, jangan lebih, 2 je. Nak tahu 2 macam mana? Mengikut kiraan bacaan kita. Kalau kita baca laju, maka kiraan 2 tu, 1, 2 tu lajulah. Contoh saya buat bacaan, contohnya Bismillah, itu lambat kan? Bismillah, Bismillah, la. Kalau laju, Bismillah, Bismillah, kena laju. Kira pun laju. Kalau lambat, Bismillah, itu lambat. Kiraan pun lambat. Kalau baca laju, kiraan pun laju. Yang biasa kita baca, ikut yang biasa kita baca yang mudah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nak pula kita baca dalam sembahyang surah Al-Fatihah ini bermula pada ayat 1 hinggalah akhir. Ia merupakan rukun. Rukun sembahyang. Termasuk setiap huruf, setiap baris itu adalah rukun sembahyang. Huruf ba tu kita, contoh huruf ba ni kita baca baris bawah. Tapi kita tak baca baris bawah. Kita baca baris, kita tukar atas, letak atas. Kita tak baca bis, kita baca bas. Basmillah. Secara automatik kalau dengan sengaja, batal sembahyang kita. Sebab tu dalam kitab Iqna', kitab fiqh bagi mazhab Syafi'i, belajar surah Al-Fatihah ini termasuk dalam perkara ain atau fardu ain.
wajib belajar dan wajib berguru. Walaupun kita ramai guru yang mengajar kita bacaan Yasin, dalam masyarakat kita akan pentingkan Yasin, tapi sebenarnya dalam kitab fiqh, kitab Iqna' mengatakan surah yang satu-satu surah yang wajib kita belajar dan wajib berguru adalah surah Al-Fatihah. Boleh kita rujuk dalam kitab Al-Iqna', dalam kitab Iqna'. Baik, habis. Bismillah. Kita baca 2 harakat. Bismillah. Jangan kita terus baca Bismillah. Bukan Bismillah. Kita Bismillahi. Bismillahi. Bukan Bismillahi. Bukan bunyi H kan? Kita terus baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hirra. Saya padam dulu ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, hi macam tadi, nipiskan, cara nak nipis, kita sengih. Kemudian masuk dalam huruf ra ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti bunyi ra, bukan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti tebal. Sebab ra baris atas, bunyi ra, R-O, ra. Kemudian ada ha mati, maka di sini sebenarnya ejaannya R-O-K-H. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan R-O-H. Kalau R-O-H, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Sebab ini adalah huruf ha. Bukannya huruf ha bulat ni. Nampak? Ada beza. Ha ni ejaannya K-H-A. Kalau ha yang sebelah ni H-A. Beza bunyi dia. Yang ni ha. Yang sebelah tu ha. Itu yang ketawa saja. Senang kita nak bunyikan ha tu. Yang ha tu senang kita nak bunyikan. Ha. Cara nak beza dia, boleh Ustaz sini tukar paparan, nak tunjuk Baik. Huruf ha yang KHA tadi, ha dia akan bunyi kat sini. Kalau kita sebut ha, dia akan bergerak kat sini. Halkum kita ni, ha. Kalau ha bulat, dia kat bawah ni, tempat kita ketawa. Ha. Kalau kita tekan bawah ni bergetar. Ha. Maka itu baru betul huruf ha. Ha. Ni ketawa. Ha mudah. Ha hari. Ha hari. Sini ha. Hakim. Kat sini. Maka kena betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Roh kita guna huruf ha. Kalau dengan sengaja setelah kita belajar kita dah tahu salahnya betul, salah yang mana betul, tapi masih kita baca salah, maka batal sembahyang kita. Sekarang kita dah belajar, mana kita dah tahu mana betul mana salah, maka cuba betulkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada bunyi ma. Kita masuk ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mudah macam biasa. Rahman. Nir. Nir. Kita sengih. Masuk sekali lagi. Nirra. Tebal sekali lagi. Nirra. Kemudian jumpa lagi huruf ha. Sekali lagi. Rahim. Him. Masih kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bukan rahim. Beza tu. Ada beza ha dengan ha. Ha untuk kita gunakan ketawa. Ha. Kalau ha ni biasa orang kata ha pedas. Ha. Macam tu. Boleh? Kemudian okey, paparan semula sini. Tulisan tadi. Kita dah masuk sampai huruf ha. Nirra.
Him. Okey, sini. Kita dah masuk dekat sini. Kita dah masuk dekat sini ya. Okey. Ra dah selesai. Ha dah selesai. Him. Ya, mim. Lepas tu ada tanda. Ni tanda berhenti. Ya ni kalau kita guna Quran kita sekarang, memang warnanya warna oranye. Warna oranye. Itu nak bagi mudah kita baca, nak kenal hukum tajwid kat situ. Hukum tajwid kat sini namanya, tak ada nak jawab? Ada nak jawab tak? Ada siapa tahu hukum tajwid kat sini? Ada. Jawab? Sila, ada yang jawab tak? Ada, tahun 6. Siapa nak jawab? Amai Putra. Cepat. Jawab je esok. Apa hukum kat sini? Dekat. Ma'arif li sukun. Ma'arif li sukun. Bagus. Siapa tu namanya? Putra Izzuddin. Siapa? Putra Izzuddin. Daniel. Putra. Putra Izzul Daniel. Tahniah. Betul Putra. Terima kasih membantu semua. Okey, namanya kat sini Ma'arif. Ma'arif lis sukun. Buat sama-sama. Okey. Nak kenal dalam Quran kita sekarang, Quran yang kita baca, huruf alif, waw atau ya, semuanya akan berwarna oranye bila berada di hujung ayat. Sebagai contoh, kita tengok ayat yang kedua ni. Nampak? Ya berwarna oranye. Kita tengok ayat yang ketiga. Ada juga ya berwarna oranye. Ayat yang keempat. Ya pun berwarna oranye. Maka semua yang oranye ni, huruf alif, waw, ya yang berwarna oranye, kalau kita jumpa dalam Quran nanti, hukumnya adalah ma'arif lisukun. Ma'arif lisukun. Special yang ma'arif lisukun ni, dia boleh baca 3 keadaan. Kita boleh baca panjang dia sama ada 2 atau 4 atau 6. Kita boleh baca 2, 4 atau 6. Sebagai contoh, kita nak baca dua harakat je panjang di hujung tu kan. Saya buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira jari kita dalam kiraan 2. Nirrahim. Itu 2. Kalau kita rasa nak panjang sikit, nafas kita panjang, kita nak buat 4 harakat, berhenti 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 4 harakat. Ataupun kita nak baca panjang 6 harakat, nafas kita betul-betul panjang, kita dah exercise banyak kali, maka kerongkong kita pun lawas, kita boleh baca panjang. Kita nak buat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Kita boleh baca 3 wajah, 3 keadaan. Cuma kesan dia, bila kita baca pada ayat yang pertama tu 6 harakat, contohnya kita baca 6. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Maka cara adab baca dengan betul, adab atau kita sebut baca dalam keadaan beradab, ayat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya juga kita baca 6. Contoh ayat kedua kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga 6. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Maliki Yaumiddin. 6. Kena macam tu. Kalau daripada atas tadi kita baca 2, maka sampai bawah pun kita baca 2. Kalau atas tadi kita baca 4, maka sampai bawah kita baca 4. Itu adab. Kalau kita baca atas 2, ayat yang kedua pula baca 4, ayat yang ketiga pula baca 6, itu tidak beradab ketika membaca. Tetapi dia tidak membatalkan sembahyang. Cuma dari sudut adabnya kurang. Sebab kita tidak menjaga adab ketika membaca. Itu dapat beza.
Okey, kita masuk ayat yang kedua. Masa ada sikit lagi, ada 15 minit lagi. Ayat yang kedua, al. Al. Al, ini alif lam qamariyah. Kalau hukum tajwid, qamariyah. Nak kenal macam mana alif lam qamariyah? Senang je. Adanya huruf alif, ni ada huruf alif dan adanya huruf lam. Tu kita sebut alif lam. Qamariyah tu, ni dia tanda ni. Adanya tanda sukun ke atas huruf lam ataupun adanya tanda mati di atas huruf lam, itulah kita namakan alif lam qamariyah. Bacaannya mesti jelas. Al. Yang salah kita akan bunyi alham ada bunyi le salah. Bacaannya jelas alham. Itu baru tepat. Nak cepat sangat baca alham salah. Kena baca alhamdu baru betul. Nak cepat sangat alhamdu salah. Dengan sengaja kita buat membatalkan sembahyang. Baik. Habis. Huruf ha tadi kita dah sebut ham du sebutan biasa lillah. Lillah ni satu lagi. Ada macam-macam pattern bacaan. Ada yang saya dengar yang baca alhamdu sini. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Dia buat macam perkataan Allah. Lillah. Allah. Allahu Akbar. Dia pun baca alhamdulillah. Bunyi macam, ui bagusnya dia baca. Tak pernah dengar bacaan gini. Mesti betul. Salah sangat tu. Sepatutnya kena baca alhamdulillah. Lillah ni page je. Alhamdulillah. Tak perlu baca lillah. Alhamdulillah. Biasa rabbil. Rabbil. Sini. Huruf ain bezakan dengan huruf alif. Bunyi a. Alif bunyi a. Ain beratas bunyi a. Alif bunyi baris di atas bunyi a. Baca rabbil a. Rabbil a. Bukan rabbil alamin. Rabbil alamin. Salah. Rabbil alamin. Bukan rabbil alamin. Okey, boleh? Lamin, mim macam biasa, mim baris bawah bunyi nipis, alamin. Sengih, alamin. Kemudian jumpa mat arid li sukun. Terserah kita nak buat 2, 4 ataupun 6 bacaan. Sambung. Kemudian ayat yang kedua, ar-rah. Di sini ar-rah. Ar-rah. Ra macam tadi tebal. Ha pun macam tadi bunyi sama. Rahma. Ma 2 harakat. Rahma. Ma kiraan 2. Rahma. Baik, contoh. Mungkin ada yang nak baca satu nafas kan. Dia nak baca satu nafas. Dari bismillah sampai ar-rahim. Contoh sampai ayat ketiga ya. Satu nafas. Sebab contoh. Nak baca satu nafas macam ni. Nanti saya sebut. Yang mana Nabi baca. Contoh kita baca satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu baca sambung. Ada orang yang mampu lagi menyambung sampai habis ayat surah Al-Fatihah tu. Tapi kalau ditanya yang mana lebih afdal Ustaz? Nabi baca yang mana? Nabi baca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Maknanya setiap wakaf tu Nabi berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Maka ambillah yang Nabi baca berhenti. Jangan kita ikut macam dalam media sosial tu kan, kita ada jumpa dengar video orang semayang tarawih tu.
Waladdallin tu dengar daripada bismillah lin je belakang. Baca terlampau laju. Makhraj tak jaga maka batal semayang ni. Habis. Ar-Rahmanir Rahim dah betul. Maliki Yaumiddin. Maliki biasa, yang ni kita boleh baca biasa. Yau yang ni. Yau. Ya baris atas. Waw mati. Maliki Yau. Bukan Maliki Yo. Maliki Yau. Yau. Kat sini hukumnya matlin. Matlin. Hukum kat sini matlin. Matlin. Kita nak betulkan bacaan je. Matlin. Maliki Yau. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, habis. Kemudian kita ambil ini pula. Ini salah satu lagi banyak kesalahan yang kita buat. Di mana kesalahannya? Di sini. Di sini dengan di sini. Okey. Iya. Kita kena baca iya. Iya. Bukan iya. Iya. Tanda tasydid ni menandakan huruf ya ni ada dua. Asalnya tulis macam ni. Alif baris bawah. Ya ada dua. Ya yang pertama mati. Ya yang kedua ada baris atas. Asalnya tulisannya macam ni. Iya. Asalnya macam ni. Maka kena baca macam tu lah. Iya. Bukan baca iya. Iya. Double Y. Iya. Iyyaka na'. Sama macam tadi. Na' ain. Kekal bunyi ain. Iyyaka na'. Bukan iyyaka na'. Iyyaka na'. Hamzah. Iyyaka na'. Na'. Na'budu wa iyya. Sama macam tadi. Iyya. Misalnya tasydid tu bunyi. Iyyaka nasta'in. Huruf ain. Nasta'in. Bunyikan ain tu. Bukan nasta'in. In hamzah ataupun alif. Sepatutnya sini yang tertulis di sini adalah huruf ain, bunyinya ain. Nasta'in. Kena raikan makhraj huruf yang ada tu. Habis. Kemudian di sini pula huruf ha tadi. Kat sini dia akan bertukar pula dengan huruf ha. Bunyi yang betulnya ih. Bukan ih. Ada setengah baca ihdinas sirah, ihdinas. Kenapa bunyi sebut gitu? Bunyi macam Arab sikit lah ustaz. Itu bukan Arab. Arab pun tak sebut gitu. Arab sebut ih. Mudah je. Kat sini. Bergetar kat sini. Ihdinas. Satu lagi. Ihdinas. Naus. Huruf sod. Jangan bertukar dengan tertukar dengan huruf sin. Ada yang baca ihdinas. Ihdinas. Bukan ihdinas. Dia huruf sod. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ni baris bawah nipiskan. Mustaqim. Bukan mustaqim. Itu tebal. Mustaqim. 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 Tu. Seterusnya si, sod. Sama macam tadi, sod kena bunyi sod, si, sira, siratal. Betulkan sod, siratal. Ladzi. Kat sini pula. Huruf zal. Yang ni pun banyak beza tuan-tuan ya. Huruf zal. Kita dalam muqaddam kita tu kita pernah jumpa ada huruf zal macam ni. Ni kita panggil zal. Ada satu lagi yang panjang macam ni, zai. Yang ni zal, D-Z-A-L, zal. Yang ni Z-A-I, zai. Maka beza bunyi dia tuan-tuan. Jangan kita baca siratal lazi. Kalau kita baca siratal lazi, berarti huruf zal ni kita dah tukar jadi huruf zai. Hukumnya salah. Ni salah. Kalau baca siratal lazi, salah. Zi salah. Yang betulnya siratal lazi. Zal, lembut. Siratal lazi. Lidah kita tu
terkeluar di antara bibir atas dengan bibir bawah. Siratal ladzi. Lembut ya. Siratal ladzi. Siratal ladzi na'an'am. Sini pun satu lagi salah. Siratal ladzina an'am. Mesti bunyi an, lepas tu baru am. Jangan siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. Itu salah. Sepatutnya siratal ladzina an'am. An berhenti dulu an, lepas tu baru masuk am. An'am. Okey. Siratal ladzina an'am. Ta'a. Kali ta'a jangan ada alif kat sini. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim salah. Yang betul ta'alaihim. Ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil. Ghairil. Lembutkan ra baris bawah. Ghairil maghdu. Sini satu lagi. Ghairil maghdu. 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 Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Jangan sampai ghairil jangan sampai ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Itu ada qalqalah pula. Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Maka kena baca ghairil berhenti gitu je. Ghairil maghdu. Kemudian jumpa huruf dot. Ini salah satu lagi huruf yang banyak kita salah. Cara sebut huruf dot, lidah kita tu kita boleh letak ke geraham kanan ataupun kiri. Maghdu. Ghairil maghdu. Bezakan huruf dot dengan huruf dal. Sebab ada baca nanti ghairil maghdu. Moncong dia ke depan. Ghairil maghdu. Kalau moncong ke depan, itu salah lagi bacaan kita. Dia kena maghdu. Lidah kita ke geraham kanan ataupun kiri. Maghdu. Bi'alaihim. Biasa. Walad. Ini satu lagi. Boleh Ustaz sini paparan? Walad. Ini satu lagi. Huruf dot kan? Huruf dot. Sebagaimana saya sebut tadi, huruf dot mesti lidah ke kanan ataupun ke kiri geraham. Contoh bacaan saya. Muka kita akan buruk lah. Kalau nak jaga muka, kita tak payah baca Quran lah. Kita bernyanyi je. Baca Quran memang kena ada mulut tu sengit-sengit. Contohnya walad. Walad. Ini kalau orang ambil gambar masa ni memang buruk muka kita. Walad. Ghairil maghdubi alaihim. Walad. Nampak lidah saya sini. Walad. Do panjang berapa? Panjang 6 harakat. Wajib baca 6. Waladdallin. Waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do kita panjang 6. Lepas tu jangan lupa lam ni ada tasydid. Bila lam ada tasydid, seakan-akan lam tu ada dua. Lam yang pertama baris mati, lam kedua baris bawah. Huruf dot kat sini. Dot ada baca panjang. Dol. Waladdallin. Ada dallin. Jangan dolin. Mesti dallin. Habis kita punya tahsin Quran berkaitan surah Al-Fatihah. Maka kita ada masih lebih kurang dalam 10 minit lagi. Maka boleh kita link kehadiran dalam komen. Okey, sekarang link kehadiran dah ada dalam komen. Boleh masing-masing masukkan link kehadiran tu. Sambil-sambil kita isi link kehadiran dalam masa 10 minit ni bolehlah dibuka. Kita bukalah soalan kalau ada apa-apa nak tanya sama ada berkaitan dengan bacaan kita tadi, tahsin Quran kita tadi ataupun apa-apa
soalan yang berkaitan bulan puasa ke, ataupun ikutlah, terserah mana-mana soalan untuk kita kongsi bersama. Apa yang saya mampu jawab, saya jawab. Yang tak mampu nanti kita tunggu masa akan datang, kita jawab pula insya-Allah. Ada nak tanya? Silakan. Ada ni Aidil nak tanya. Oh, budak nak tanya. Okey, sila. Kalau dia dah tahu dah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak tanya. Kalau Eh. dia dah baca Al-Fatihah yang betul, tapi dia lupa. Tak boleh kuat dah. Apa? Cik tengok. Kalau Fatihah. tak terdengar, tak dengar. Tak faham. Kalau apa? Kalau dia dah belajar dah cara baca Al-Fatihah yang betul, Okey. tapi dia lupa semula. Dia Baik. Baik. Kalau lupa tidak dimaafkan oleh Tuhan. Yang Ustaz sebut tadi, kalau sengaja dia dah belajar betul tapi dia sengaja membaca bacaan yang salah, maka yang tu menyebabkan batalnya sembahyang. Kalau terlupa atau masih tersilap, terikut-ikut bacaan lama, maka dimaafkan. Tapi kita perlu berazam untuk membetulkan bacaan tu. Baik. Allah Alam. Ada lagi nak tanya? Silakan. Sahabat-sahabat ada? Ada. Sahabat, sila. Mai Fatimah cepat. Oh, pelajar kafar nak tanya. Alhamdulillah. Oh, pelajar kafar kita pun menyertai. Oh, terbaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tu? Fatimah. Oh, Fatihah. Fatihah ke Fatimah? Fatimah. Okey, Fatimah. Kan macam mana nak sebut ha tu dengan ha yang bulat? Okey, cuba Fatimah sebut hari. Hari. Cuba sebut hakim. Hakim. Tu ada beza? Hari, hakim. Harimau. Harimau. Harimau, Harimau. hakim. Beza kan? Ha. Ada beza ke tak ada beza? Itu cara nak melatih. Ambil hari. Cara macam tu. Hari. Kalau hakim. Berlatih yang tu. Berlatih. Ha dengan ha. Ketawa. Kalau ketawa, ha. Okey. Kalau pedas, Buat. ha. Pedas? Okey, satu lagi. Contoh Fatimah. Huruf alif, lepas tu ada ha mati. Contoh paparan tu. Ya, Fatimah cuba baca yang ni. Baca yang Ustaz tunjuk ni. Ya, Fatimah. Sabar. Fatimah tengok sini. Okey. Ustaz buat yang ni. Kat sini. Fatimah cuba baca yang ni. Alif, ha mati. Cuba bunyikan. Kuat sikit. Okey, apa beza dengan alif pada atas dengan ha mati? Kan ada beza kan? Beza dah. Kan? Okey, itulah cara dia. Dengan Okey. Semua ni. Dengan Okey. Sila, ada lagi nak tanya? Ada lagi siapa nak tanya? Tak ada. Ryan tak ada. Okey, kita ada masa 6 minit lagi. Sila tuan-tuan, sahabat-sahabat. Manfaatkan masa yang ada. Isikan link kehadiran tu. Ada nak tanya? Ada soalan dalam ni ke? Nak tanya dalam komen pun boleh. Okey. Ustaz cikgu kita, Cikgu Wan Elina tanya huruf dot tadi boleh tunjuk semula cara sebut. Geraham kiri dan kanan. Okey. InsyaAllah.
Kita cuba tunaikan permintaan dengan izin Allah SWT. Okey, huruf dad ya. Untuk Wan Elina dan sahabat-sahabat, huruf dad ni antara huruf yang paling payah kita nak sebut. Cara nak betulkannya, lidah kita dad, aud. Kita buat alif pada atas, dad mati. Aud. Lidah kita sini ke geram. Aud ke kanan. Siapa yang boleh? Ada setengah orang boleh ke kanan. Macam saya lebih ke kanan. Ada setengah orang dia mampu ke kiri. Aud. Saya ke kiri kurang tepat. Aud. Kurang. Saya lebih ke kanan. Aud. Walaud. Kalau ke kiri saya tak apa tepat. Walaud. Kurang. Payah. Saya lebih ke kanan. Walaud. Bezakan dengan huruf dal. Kalau huruf dal akan jadi waladdo. Waladdo. Kita waladdo. Mudah-mudahan boleh sahabat-sahabat cuba latih di rumah. Depan orang pun boleh, depan cermin. Biasanya depan cermin lebih mudah. Depan orang ngejek kita je. Ada lagi nak tanya? Okey. Maknanya apa? Mana-mana satu kiri atau kanan je. Ya boleh. Ya Wan. Kanan boleh, kiri boleh. Yang ke depan tak boleh. Depan salah. Kalau walad, kalau kita depan walad, itu jadi huruf dal. Kalau moncong kita ke depan waladdo. Itu sama dengan huruf dal. Ada lagi? Sila. Ada masa 3 minit lagi. Tulis kat komen pun tak apa. Kalau malu nak tanya tak apa. Soalan-soalan berkaitan puasa ada? Soalan-soalan berkaitan hukum hakam? Dalam kehadiran ada tu, ada komen untuk penambahbaikan ada. Okey, harap-harap sahabat-sahabat boleh tulis ya dalam komen tu apa-apalah maklum balas sahabat-sahabat berkaitan program yang kita anjurkan ni. Kita perlukan feedback tu untuk penambahbaikan. Assalamualaikum. Ada nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, siapa tu? Aidil. Nak tanya. Dekat dah. Nak tanya. Dekat dah. Okey. Tanya apa Aidil? Tu Nak Aidil tanya ke salah nama? Betul kan? Kalau Saya Aidil lah. Kalau dia sakit, lepas tu dia tetap nak puasa, boleh ke? Dia sakit, lepas tu dia tak nak puasa. Tak, dia terus nak puasa. Apa terpuasa? Bukan, dia nak puasa. Okey. Ustaz Salan, okey dah dengar. Dia sakit. Dalam Quran sebut sakit diberi rukhsah untuk kita berbuka. Tapi sakit macam mana nanti Ustaz sebut. Sakit, tapi pertanyaan tadi dia sakit tapi dia nak teruskan lagi puasa. Maka itu yang terbaik jika tidak memudaratkan diri dia. Contoh sakit yang Allah bagi tahu boleh berbuka tu sakit yang boleh membawa mudarat yang lebih besar. Contoh tok kita dah terlampau tua dan dia perlu makan ubat pada pukul 4 sekali, pukul 6 sekali. Tapi kalau dia makan ubat, maka tok kita tak boleh berpuasa lah. Maka tok kita nak juga berpuasa. Doktor kata kalau tak makan ubat ni akan memberi kesan mudarat yang besar pada diri tok kita. Maka di situ tok kita tidak wajib berpuasa. Sebab kalau berpuasa, doktor Islam telah beritahu mudarat yang besar akan dia terima, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau sakit yang lain, contoh hanya sakit gigi, pening kepala, luka, tergeliat tangan, maka itu tidak mendapat rukhsah ataupun keringanan daripada Allah untuk berbuka. Dia wajib teruskan puasa. Mudah-mudahan terjawab ya. Ada lagi? Okey, 1 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau Ya. kita berpuasa, nama saya Muhammad Afiq Fazrin Ustaz. Saya. Saya nak tanya, kalau kita tidur lama-lama,
berapa jam boleh tidur dalam bulan puasa? Siap berapa jam boleh tidur? Okey, terima kasih. Okey, soalan yang agak lucu tapi okey. Bagus, terima kasih. Dia bukan kira berapa jam, berapa jam. Yang dimasukkan sini tidur yang makro itu tidur yang lama. Tu dia tanya berapa jam tu. Kalau Ustaz sebut sejam sekarang, sebut 2 jam sekarang, dia jadi hukum yang lain pula. Dia dari sudut adatnya. Dia sudut adat. Adatnya, contoh kita tidur daripada Zuhur, bangun tak bangun, Maghrib. Itu dah lama. Tidur yang lama. Sebab apa? Sebab kita dah melanggar benda yang fardu. Sembahyang asar dah tak ada. Hukumnya haram. Sebab kita sengaja tidur hingga meninggalkan kefarduan. Hukumnya haram. Tapi kalau tertidur, disebabkan mungkin pagi tadi kita makan ubat, maka kita mengantuk sangat, tertidur daripada subuh sampai maghrib, itu tertidur kerana ubat-ubatan. Hukumnya tidak makruh sebab tidak sengaja. Yang makruh ini sengaja, tapi dia tidak membatalkan puasa. Elakkan untuk tidur yang lama. Kalau berapa jam tadi, kalau boleh sebut sini, kalau kita balik sekolah ni, tidurlah seketika dalam pukul 3, pukul 4, pukul 5 kita bangun boleh lah. Jangan sampai pukul 3 kita balik, maghrib sekarang baru kita bangun. Tapi ni bukan hukum yang Ustaz sebut. Ini Ustaz nak bagi cara untuk setakat mana je kita boleh berehat untuk hilangkan penat. Okey, itu saja. Wallahu alam. Masa kita pun dah habis. Cukuplah setakat ini pertemuan kita. Mudah-mudahan walaupun singkat ianya memberi keberkatan dan adanya kefahaman ataupun mendapat ilmu yang baru untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini dan akan datang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa, selamat berhari raya nanti insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey, bye-bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi.